Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah ma taufiqi wal intisamiyya illa billah wa alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Rabbana afrigh alaina sabran wa sabit aqdamana wansurna ala qaumil kafirin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an Karim, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bilisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, tama-tama sekali syukur kita banyak-banyak pada Allah. Dalam keadaan cuaca hujan, banjir yang tu yang ni, namun kita Allah boleh bagi apa sekalipun, namun kita tetap boleh main masjid, surah, sembahyang jemaah, boleh dengar kuliah. Benda ni bukan senang tau. Benda ni bukan benda senang-senang. Sikit punya berapa ratus rumah duk ada ni, berapa orang yang terjun boleh main dalam sini, yang lain duk dalam situ lah. Kalau flat ni dia sujud, metro muka depan keluar. Hari ini kita dengar satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini suara tak ada sikit. Nak tekan tak boleh dah. Nabi kita dengar tak? Nanti dengar ke? Dengar, boleh dengar. Dan ni surah baru cantik elok semua kan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam habaq mai kat kita, cerita mai kat kita tentang Nabi Daud. Nabi Daud ni dia satu nabi yang mana Allah turun dekat dia suruh terus baca, faham, beramal. Dia macam Nabi Idris lah. Nabi-nabi ni jiwa dia lain. Tapi Allah Ta'ala buat mai kat kita, cerita mai kat kita. Depa manusia betul, tapi mereka duduk di bawah rahmat aku, jagaan aku. Hampa pun manusia juga, tapi mereka kategori makam tinggi lah, tak nafikan. Kita ni pun cuba bawa diri kita jadi sebagai title hamba kepada Allah. Yang tu pun jadi dah. Nak bawa diri kita kerana boleh dengar cakap Tuhan. Apa Tuhan suruh kita boleh buat, yang tu pun jadi dah. Tambah-tambah umur kita ni semua ada expired dah. Umur cuma tunggu masa giliran bila malaikat nak main. Nampak tak? Maka Nabi Idris alaihi salam, kita dengar cerita Nabi Allah Idris. Allahu Akbar. Allah turun dekat dia suruh. Turun punya seronok duk baca. Punya seronok duk baca. Baca, faham, terus beramal. Terus beramal. Kita ni semua bukan tak bisa dengar agama biasa, tapi benda yang kita dengar nak beramal tu Allahu Akbar 3 sekumut. Kau belum pinang kata kan? Punya susah sangat-sangat. Kita semua manusia kan? Oleh sebab tu Nabi Idris alaihissalam sampai semua malaikat yang duduk di arasy Allah Ta'ala minta nak turun ke bawah. Malaikat kata, Ya Allah, izinkan kami turun ke bawah. Izinkan kami nak turun ke bawah. Dengan arti kata malaikat cukup suka himpunan macam ni semua. Cukup suka. Jadi pasal tu bila kita mata sini ni, kita duduk, ada ghaflah pun kita angkat tangan. Tuhan, mengadu kat Tuhan. Bagilah aku jadi kuat. Aku nak jadi kuat, kadang-kadang dia main syaitan tu. Mengadu kat Tuhan. Nabi Allah Idris, bila malaikat turun, malaikat berkawan dengan dia. Pasal tu kuliah-kuliah yang kita duduk ni, satu zikir, satu doa yang kita baca, dia suka sangat-sangat dekat kita. Esok ni lepas mati, dia ulang balik zikir yang kita sebut tu, doa yang kita sebut tu, dia ulang balik mengadu dekat Allah. Salah satunya doa yang ulama kata
Duduk di kuliah-kuliah macam ni kita baca doa, Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Tuhan, tolong jauhkan diri aku daripada api neraka. Kadang-kadang Tuhan uji sikit pun aku tak sahat. Demam dah tak turun dah. Sakit gigi dah tak mampu dah. Pening kepala dia tak mampu nak mai ke sini dah. Itu sakit ni. Allahu Akbar kabira. Oleh sebab tu, doa yang paling bagus kita baca waktu kita main kuliah ni, Allahumma ajirni minan nar. Tuhan, jauhkan aku daripada api neraka 7 kali. Setengah ulama dia ambil doa ni baca waktu maghrib dengan waktu subuh, tak apalah. Setengah ulama mendaifkan dia. Tapi doa ni bagus kita baca. Ya Allah, jauhkanlah api neraka ya Allah. Dulu memang aku lelak ya Allah. Lah ni sakit baki umur aku ni kira nampak surau, nampak masjid, kira nak sembahyang, alhamdulillah lah. Anak-anak semua dah okey, keluarga dah okey. Angkat tangan terima kasih ke Allah. Bukan senang kita ada anak boleh sujud ke Allah, betul tak? Bukan senang. Kita nak mati ni ada cucu duk kelupuk lagi. Cucu tak habis lagi. Susah sangat-sangat. Kita ada keturunan yang ramai sekalipun, tapi kalau ramai mah Ustaz Kudin mai dah. Awak dah mai kat perempuan. Rumah laluan tu. Oh. Dia Ustaz Kudin dapat ijazah 7 ijazah qiraah. Tak dengar. Saya tak tahu speaker dia ke. Speaker dia bergemar kan? Speaker dia bergemar. Dengar tak? Ustaz Kudin mai dah, Ustaz Kudin mai dah. Okey. Oleh sebab tu malaikat semua turun berkawan dengan Nabi Allah Idris. Sampailah Nabi Allah Idris tengok-tengok siapa depan ni. Akhirnya depan bagi tahu depan malaikat, seronoklah Idris. Maka dia kata, ya Allah ya Tuhan, aku nak minta satu boleh tak? Boleh tak? Yang mai pula berkawan dengan Nabi Allah Idris, malaikat maut. Yang mai turun malaikat maut. Dia kata kat malaikat maut, boleh tak cabut nyawa dia sat aja. Lepas tu pulangkan balik. Malaikat kata belum masa lagi, tak boleh. Bila masa dia baru aku mai. Nabi Allah Idris kata mintalah ke Allah. Akhirnya malaikat mohon kepada Allah. Ya Allah, Nabi Allah Idris aku nak berkawan dengan dia, tapi dia suruh cabut nyawa sikit tu bawa dia balik. So cabut nyawa dia, lepas tu pulangkan balik. Akhirnya Allah Ta'ala kabulkan doa Nabi-Nabi. Nabi-Nabi ni hubungan mereka dengan Tuhan kuat. Oi. Orang yang hubungan dengan kuat ni, Allah kabulkan doa dia waktu tu juga. Yang Quran kata, was-sabiquna sabiqun ulaikal muqarrabun. Orang dulu ni hati pohon dia dengan aku macam ni. Tu kita hidup dalam dunia ni jadi challenge. Dia jadi lawan kat kita. Kita duduk dalam dunia ni, kita boleh nampak akhirat. Dunia duduk di belakang, kira baguslah, ya Allah. Tapi yang tu yang susah. Pasal dunia, dia bagi tawaran dekat kita macam-macam. Super Tesco ada macam-macam. Yang tawaran dunia, tarikan dunia ni hebat. Macam-macam. Tambah-tambah anak-anak muda ni semua nak main duduk dalam sini. Surau masjid tak boleh tawarkan apa pun. Nampak tak? Kena buat daya tarikan orang kata ceramah moden. Nak bagi tarik anak-anak muda ni. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oleh sebab tu, Nabi Allah Idris AS, Allah kabulkan doa dia. Allah kabulkan doa dia. Bila Allah kabulkan doa dia, malaikat cabut nyawa dia, lepas tu pulang ke balik nyawa dia. Bila dia sedap-sedap balik, Nabi Allah Idris kata, aku suruh cabut nyawa aku pelan-pelan. Pasal apa hang cabut nyawa aku kuat sangat? Aku sakit sangat-sangat. Malaikat kata itu habis lembut dah tu, tak tahu nak buat macam mana dah. Itu habis ringan dah tu, habis lembut dah tu, tak tahu nak buat macam mana dah.
Itu pun Nabi Allah Idris kata, wallahi, wallahi, sakitnya mati tidak terhingga. Sakit mati ni dahsyat. Kecuali orang yang ada iman, senang kita bersembang. Termasuk ustaz, apa yang main kuliah ni, jangan lambat untuk beriman dengan Allah. Jangan lambat untuk buat tindakan, terus berpegang dengan tali Allah. Jangan tangguh. Bila nampak suasana kalang kabut macam ni dunia hari ni, kita tak dibeza yang mana hak, yang mati, elok tak elok, cepat-cepat Nabi kata beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah cepat-cepat, jangan tangguh. Oleh sebab tu Nabi Allah Idris, permintaan dia nombor 2, ya Allah, wahai malaikat, aku tangi nak tengok syurga, boleh tak? Dia jumpa malaikat, dia minta segala-galanya. Ni semua kalau kita nak tahu adalah Qisas Anbiya, cerita-cerita Nabi. Buku tu Ibnu Kathir, dia cerita berkenaan dengan cerita Nabi-Nabi, lah Qisas Anbiya. Dalam tu semua dia cerita daripada Adam, sebelum kedatangan Adam sampai ke Nabi Allah Isa alaihissalam. Permintaan nombor 2, dia minta nak tengok syurga. Masuklah Idris masuk tengok syurga. Bila Idris masuk tengok syurga, dia masuk tak mau keluar. Dia masuk syurga tak mau keluar dah. Malaikat kata, "Hei, kena keluar, ma. Tak mau. Malaikat mengadu ke Allah, ya Allah, apa cerita ni? Dah bawa dia pergi tengok syurga, dah masuk syurga, suruh dia keluar, dia tak mau pula." Akhirnya Allah Ta'ala kata suruh dia keluar, cabut nyawa dia pada masa tu dan masukkan dia ke syurga. Idris alaihi salam. Nampak tak? Nak cerita, mereka kata kelebihan mereka ni, bila Allah hantar satu arahan kat mereka suka sangat-sangat. Suka sangat-sangat. Macam tu juga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cerita tentang Nabi Daud. Nabi Daud ni satu-satu nabi, dia Daud, dia lahirkan anak Sulaiman, betul tak? Daud dengan Sulaiman ni Allahu Akbar kabirah. Sampai seluruh langit dan bumi, makhluk semua taat dekat mereka, patuh dekat mereka. Dan Nabi Daud, dia boleh tahu sembangnya burung. Sulaiman semua dia tahu, sembangnya binatang dia tahu. Binatang dia bila buat mungkar saja, maksiat saja, akan ditegur oleh Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Semua makhluk duduk di bawah mereka. Tak ada satu nabi dan rasul, dia ada pengikut dia, penduduk langit, penduduk bumi, semuanya, melainkan Sulaiman dan Daud. Bila dia zikir pagi saja, dia zikir pagi, ingat dekat Allah, semua makhluk termasuk burung-burung serentak dengan dia. Zikir pagi, zikir petang. Yang kita baca zikir pagi, zikir petang tu kan? Baca. Bagus. Kadang-kadang zikir pun kena hati-hati lah, oi. Kadang-kadang kita kutik zikir pun menyakit juga. Ambil zikir-zikir yang betul-betul datang daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan duk kutip macam-macam. Di Malaysia ni duk main dah. Angin duk kutip zikir tu, zikir ni. Ambil zikir yang dah confirm, yang datang daripada Nabi, macam kita kata maksurat. Zikir pagi, zikir petang, yang tu pun tak terbuat. Buat zikir tu. Nabi Daud alaihissalam punya taat dekat Allah Ta'ala sangat-sangat, yang menyebabkan semua burung bila dia cakap, dengar cakap dia. Pasal tu kadang-kadang Nabi Allah Daud, Nabi Allah Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, bila bersembang dengan makhluk, dia makhluk semua taat dekat dia. Sebab dia sendiri taat kepada Allah. Tak dengar? Dia sendiri taat dekat Allah. Ya kata Nabi Daud, Nabi Sulaiman, dia sendiri taat dekat Allah. Bila dia sendiri taat dekat Allah, makhluk senang taat dekat dia. Kita pun, kita nak suruh anak-anak kita taat dekat kita,
Kita tak taat dekat Allah, macam mana anak nak taat kat kita? Kita pun semayang lambat. Kalau anak semayang lambat tak rasa pelik pasal kita sendiri pun buat benda tak elok. Sebab tak? Jadi kita sendiri ajak diri kita taat daripada Allah. Bila kita taat kepada Allah, senang ya Allah kita bagi arahan kepada orang lain. Nabi Allah Daud, Nabi Sulaiman, dia arah saja ke orang, subhanallah. Makhluk. Contohnya dia tengok burung, Nabi Daud tengok burung, dia tegur kat burung, burung, tak malu kan? Jantan hambat perempuan lari mai lari pi. Dia ikut burung. Cuba kahwin nikah dulu, apalah panggil apa ni? Daud teruk tegur kat burung. Tak malu kan hang ni? Duk lari mai lari pi siapa ni? Daud tegur binatang. Cuba kahwin elok-elok, duduk elok-elok. Ya Allah, ada faham tu? Dia tegur sama binatang pun, ya Allah. Dia nak tak tentu dia kahwin dulu. Tak macam kita ni. Daripada flat sana, pagi turun mai. Kan? Allahu Akbar, ya Allah. Tak boleh kita tegur. Dia usung nak darah orang kedua teman. Allahu Akbar. Sakit tak? Sakit oi. Sakit. Kita duduk zaman hari ni kena banyak istighfar kat Tuhan. Pasal tu jangan nak minta panjang umur. Lagi panjang umur, kita tak boleh buat apa pun. Bagi sihat, boleh buat amal ibadat, pi jumpa dengan Tuhan. Lagi duduk lama atas sini mengaruk, duduk tengok maksiat, tak boleh buat apa. Tak boleh buat apa. Kok lah kita boleh buat tindakan ke, fikir macam mana ke nak baiki. Tak ada. Duduk depan surau, duduk tengok depan lalu-lalu, tak boleh buat apa-apa. Tak boleh buat apa-apa. Sedangkan Islam suruh kita tatanha anil fahsya wal munkar. Cegah kemungkaran. Buat suruh buat elok-elok, kita tak boleh buat. Kita tak boleh buat. Kadang-kadang rumah tangga kita sendiri pun, kita turun mai semayang, cucu kita semua anak pinak tak semayang duduk kat rumah, betul tak? Angguk sudah. Lagi lama kita duduk buat apa oi? Kalau lagi lama kita duduk, anak cucu kita pun tak betul buat apa. Kita nak buat apa? Sampai Quran duk kata kat kita, fawailul lil musallin. Celakalah hang semayang. Hang semayang hang tak baiki rumah tangga hang, keluarga hang tak baiki. Hang semayang kebelah tak apa. Sekurang-kurangnya bila kita dah tua, kita nak tegur kita tak mampu. Kita dah tua nak tegur tak mampu, kita mengadu ke Allah, ya Allah, anak aku ya Allah tak semayang, ya Allah ampun dosa aku ya Allah. Mintalah tersentuh hati dia. Kena usaha. Zuriat kita, keturunan kita yang kita belah, kita bagi makan minum, tak sujud kepada Allah. Faham tak oi? Doa angkat tangan Tuhan, murah rezeki, panjang umur kepala otak hang. Lagi hang panjang apa hang boleh buat? Lagi kita panjang umur apa kita boleh buat? Kita minta Tuhan bagi kekuatan dekat aku, tetapkan iman bagi aku ya Allah. Doa. Nabi Allah Idris alaihissalam, Nabi cerita tentang perangai dia teringin nak jadi hamba Allah yang beribadat. Dia pastikan semua yang lain yang duduk keliling dia taat kepada Allah. Oleh kerana dia taat kepada Allah, semua binatang yang lain yang Allah taat kepada Allah. Itu kadang-kadang kita nak tegur kat orang dalam rumah tangga kita, kita semayang, kita mengaji, jaga disiplin diri, kita tegur laku. Ini kita semayang mengaji, kita balik-balik, huwa, oh. Orang tak nampak semayang kita. Orang tak jadikan satu benda yang orang hormat kat diri kita. Bila Allah bagi satu anugerah yang paling besar, kita boleh semayang, kita boleh mengaji, kita boleh pegang Quran, boleh jaga akhlak yang baik. Itu satu rahmat daripada Allah. Bukan senang. Bila kita dapat benda macam tu, nak baiki rumah tangga kita, mula-mula kita tak mampu nak tegur. Tapi kita ada ulang alik ke masjid, masuk dalam rumah, dia tengok panggil kita, dia hormat. Lama-lama kita kata, bila apa nak semayang? Sekali-sekala kita cakap berhasil. Bila tiap-tiap kali cakap, tak jadi apa. Bila apa nak semayang ni?
Nak main macam mana pun tak apa, tapi hang jaga sembahyang. Mak hang jaga sembahyang. Bapak dah tak lama dah. Apa-apa jadi kat bapak esok ni boleh dah hang sembahyang. Sembahyang untuk bapak, mandi kapan. Yang ni lah bapak duk ingat. Inilah nampak duk ingat. Oleh sebab tu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kata dia? Kata Nabi Allah Daud alaihi salam kepada qul li sahibul ilmi. Nabi Daud kata, katakanlah kepada orang yang nak menuntut ilmu. Qul li sahibul ilmi, katakan kepada orang nak menuntut ilmu, yattaqizul asa min hadid. Orang yang nak pergi menuntut ilmu ni seolah-olah dia kata tolong ambil satu tongkat daripada besi. Wa na'lai min hadid, pakai kasut selipar, dua-dua kasut dia pakai daripada besi. Wa yatlubul ilma, dengan satu tongkat daripada besi, dengan kasut dari dua-dua daripada besi, pi mengaji. Pi mengaji dia kata, pi mengaji. Jangan balik dia kata, hatta tankasir al-asa. Jangan balik sampai tongkat tu pecah. Tongkat berbesi tu pecah sampai dia kata watan khariqal na'lai, sampai kedua-dua kasut pun pecah, baru balik mai. Nak kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nak cerita tentang Nabi Daud alaihissalam. Kelebihan Nabi Daud ni, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia suruh orang nak menuntut ilmu ni, carilah ilmu yang sungguh-sungguh, belajar ilmu yang sungguh-sungguh, belajar betul-betul ilmu ni. Tambah-tambah kita duduk di akhir zaman, ilmu ni macam-macam. Pastikan ilmu tu berpunca dia mai daripada Quran yang betul, mai daripada sunnah Nabi SAW. Tak mahu nak merepek-merepek, merugikan kita. Merugikan kita bila kita buat satu benda yang pelik-pelik, dia merugikan kita. Sudahlah. Pasal tu nak kena mengaji. Bila kita mengaji, kita tahu, oh yang ni benda sunnah. Kita sayang kat Nabi kita. Kita sayang kat Nabi kita. Bila kita sayang kat Nabi kita, bukti kata kita sayang kat Nabi kita satu benda aja. Buat benda yang dia suruh. Buat benda yang dia suruh. Sampai Nabi kata, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hai, hari ni agama dah lengkap dah. Tak usah nak tokok tambah lagi dah. Hai, hari ni agama dah lengkap dah. Jangan nak tokok tambah lagi dah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Agama yang sempurna tu, agama tu dah satu nikmat yang besar. Wa raditu lakumul Islam madinah, dan Allah Ta'ala redha. Allah Ta'ala redha. Allah Ta'ala suka dengan agama yang dihantar kat Nabi saja. Wa raditu lakumul Islam dinah. Aku redha lah, aku redha dengan agama yang ku hantar kat Nabi saja. Benda yang lain pada Nabi yang bawa, aku tak redha. Falam yaqbala minhu syai'a, aku tak akan terima sikit pun daripada hampa kalau benda yang berbuat tu bukan sumber daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam musim ni, musim orang nak kahwin kan, musim orang kahwin, baik sunnah tak sunnah kita kena baiki. Yang kahwin yang paling agama ambil berat dalam semua benda upacara perkahwinan tu, mas kahwin lah yang mengikut syarak. Mas kahwin mengikut syarak. Maka qadi nak tengok mas kahwin, bukan nak tengok belanja semua tu. Belanja tak ada kaitan dengan agama. Belanja pandai-pandai lah. Pandai-pandai lah bila kalau orang nak masuk, orang berkenan anak kita, kita pun tak salah. Pasal anakku duduk flat tinggi, macam mana tinggi dia, macam itulah duit dia. Keluar anakku daripada kelulusan mana-mana. Oh, Nabi kata balik berkat sekali. Laki-laki tu dah baik, orang dah baik, jujur, elok ni, main masuk anak kita, kita tanya kat dia, duk kerja ke? Baru kerja. Kita faham dia baru kerja, buat lebih kurang, dia kata sekat mana buatlah. Nak bagi ada, kenuri tu nak bagi ada.
Bila kita letakkan satu belanja yang tinggi menyebabkan perkahwinan agak lambat, pasal dia duk kumpul duit tu. Jangan seksa agama, tak mau macam tu. Agama tak mau, bukan kita tak dengar cerita-cerita sahabat dengan Quran, demi lebih kurang dengan tamar. Ya, kita nak mengaku nak buat cara Nabi. Tapi bila kita kenuri Allahu Akbar, agama tak ada, syariat tak ada, apa pun tak ada. Dalam masa yang sama kita mau anak yang soleh, yang cemerlang, hafal Quran. Nak semua apa cik ni pak? Barak, membadak. Tak ada apa pun. Pasal latar belakang kita, mukaddimah kita, dah kita tak duduk di bawah redha Allah. Pasal tu daripada mukaddimah tak elok, susah nak dapat anak nak hafal Quran, anak nak soleh, tak ada. Pasal huwa dulu. Pasal tu Nabi kata, ingat, aku buat main agama dekat hangpa. Ni musim perkahwinan ni, dia pasti bukan belanja. Belanja tu semua bukan agama. Tapi kalau dua-dua pakat setuju, tak apalah. Jangan letak syarat. Laki-laki 7, perempuan kena lebih 11. Itu semua adat. Itu semua adat. Tolong ikut agama. Kita semua orang yang mengaku ada agama, mengaku ada Tuhan, nama dia Allah. Allah letak hukum hakam macam tu, kita ikut. Baru nak dapat kenuri tu okey. Ini kita lebih tak kenuri nak habis belanja banyak duit ni upacara adat. Berinai tak berinai di tu terkangkang malam berinai, malam Jumaat. Malam Jumaat dia panggil tu imam yang baca malam berinai kan. Mau ambil tu imam katong tu imam sekali. Ni apalah nasi, ayo. Ni semua orang Pulau Pinang lah, betul dah. Nak semua pocik. Malam berinai pula ada, tu semua ada. Mengaji, lepas tu maulud Nabi sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu. Maknanya kita kumpaki berduku pada hutang sallallahu perlu tak apa. Ni semua apa ni? Kita ada buat apa ni? Kita buat apa? Macam mana dapat syafaat Nabi, pertolongan Nabi? Nabi kata, ya Allah, hampa tegak agama aku, hampa ikut cara aku. Lepas mati sebenarnya hampa lepas syafaat aku tolong hampa, aku bela hampa. Pasal hampa duduk dalam dunia tu, hampa bela aku tolong hampa. Tapi hampa dapat merapu semua tu merapu. Ayo, apa cik? Apalah ya Allah dalam badan. Allahu kabira. Ustaz tengok satu keluarga, Ustaz bagi di Terengganu. Ustaz tengok keluarga mereka yang Allah kahwin senang. Mak bapak pergi jumpa macam tu, yang lebih kurang tak apalah, tengoklah macam mana. Anak-anak mereka semua kelulusan Jordan lah, mana. Hafal Quran. Budak kecil anak dia, cucu dia, umur 4-5 tahun. Dia bangun subuh, dia makan umur Ustaz, dia bangun subuh. Bangun subuh 4 tahun macam tu. Tabarakalladzi, dia duduk mata tutup. Dia baca, ya Allah, umur 4 tahun. Suruh semayang sunat, dia tahu semayang sunat qabliyah 4 tahun. Hari ni kita tanya dia Quran, Allah semayang Quran senang. Mak bapak dia urus senang anak-anak. Pasal mukaddimah dia betul, elok. Ustaz tengok, ya Allah, keturunan dia, ya Allah, bapak, kita tengok kita semak perut ramai. Tapi senang upacara kahwin, kenuri lebih kurang, dia tumpu mas kahwin, dua-dua pakat redha, dua-dua pergi mengaji. Bila balik mak anak-anak tengok ni hafiz ni, yang tu yang ni. Ada satu keluarga Ustaz tengok, 4 anak dia hafiz Quran. Umur 8 tahun selesai Quran. Yang akan untung mak bapak. Kita tok-tok ni, pasal tok-tok ni kita kahwinkan anak kita elok-elok, kita suka seronok esok ni. Tapi kita suka seronok awal. Nampak tak? Selamat pengantin baru. Punya seronok lah mak tu pakailah. Mak tu pakai nampak menantu, ya Allah, tudung segala pokok bunga semua penuh. Gede-gede terketak-ketak. Sebelum apa nama pengantin make up, mak pergi make up dulu. Ayo. Sebelum pengantin pergi, mak pergi dulu. Kita tengok mana mak dia. Mak dia pergi make up. Nak mampu Nampak dah kan? Kita lebih utamakan apa nama, kita cari redha manusia. Kita nak manusia puji kita tanpa peduli redha Allah. Yang ni lah nasihat orang Pulau Pinang ni bila kita sama. Memang kenuri kita ni tak upayalah.
Cubalah oi, kita yang mengaji agama, kita yang mengaji, kita yang reti agama, kalau kita tak ikut agama, siapa nak ikut? Siapa nak ikut? Pergi haji boleh orang pergi haji. Semayang boleh, tapi nak ikut acuan agama tu boleh dah. Oh. Ayo. Ada faham ke? Bulan 1 ni bercanyok, bulan 1 ni. Buat tak? Oleh sebab tu, ya Allah, ya Tuhan, bilalah kita nak berubah. Nah, kadang-kadang orang yang kena perlu buat perubahan ni orang mengaji. Orang mengaji. Orang yang semayang, yang reti ni, kita lah kena berubah. Ubah diri kita, ubah rumah tangga kita, ubah jiran kita. Kalau semua sikap mengaji je ni, insya-Allah, walaupun kita dah buat surah-surah akan tambah. Tapi surah buat bersama-sama macam ni lah. Inilah nasib kita, ya Allah. Ada faham ke? Ini dalam keadaan surah tak ada ni, surah tak ada. Mampu tak nak ayat sat dulu, ya Allah. Alhamdulillah. Nak cerita mai, Nabi duk kata apa nama? Qul li sahibul ilm, habaqlah pada orang nak menuntut ilmu ni. Habaqlah orang nak cari ilmu ni. Sungguh-sungguhlah mengaji ilmu. Belajar tu kena sungguh-sungguh. Jangan main-main, nampak tak? Terutamanya ustaz, tuju kepada pelajar, bila Allah beli peluang pergi ke Mesir, mengajilah betul-betul. Nampak tak? Mengaji bagi jadi alim, balik main praktik. Ni balik menilau sana, menilau sini, menilau sana. Mengaji ke? Ada faham tu? Macam tu juga dengan orang pergi Jordan ke mana ke, mengajilah sungguh-sungguh. Kita kutip duit masjid, kita orang masjid bagi kat dia pergi mengaji, mengajilah betul-betul. Ini pergi mengaji kat sana pakaian pun tak senonoh, kita tengah malam duk menyanyi haka malah otak orang agama, orang pilihan. Ini Nabi duk kata ni, katakan kepada orang ilmu, katakan kepada orang tuan ilmu, sungguh-sungguh mengaji, biar dia sendiri alim. Ini orang mengaji ilmu, mengaji luar negeri, balik mai tak boleh beza yang hak dan batil. Pasal dia mengaji main-main. Alang-alang pergi mengaji sungguh-sungguh. Ini kata Nabi, Nabi sebut macam mana kata apa? Nabi Daud. Nabi Daud dia sungguh-sungguh. Kita pun bila kita meditasi ngajilah betul-betul. Faham ilmu dengan betul-betul nampak. Oleh sebab tu kata satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, baru buka mukadimah dia, baru mukadimah. Tadi semua mukadimah, baru masuk tajuk. Pada tengok seorang sahabat Nabi, satu je. Allahu akbar kabira. Kita ni ilmu ni kan semua orang boleh cari tau. Cuma satu kita minta, biar ilmu ni teman kita, kawan kita. Ilmu ni kena, pasal kita nak harapkan akan Nabi kita 3 benda akan teman di kubur kita. Pertama, sedekah jariah. Sedekah tu dia akan teman di kubur kita. Dengan syarat kita buat, bukan anak buat. Anak buat sedekah atas nama mak sekalipun tetap dapat pada anak. Dia kata lepas mati ni batang tubuh tu sendiri dia buat diri dia sebelum dia mati. Kita sendiri sedekah. Kita sendiri sedekah. Benda tu akan pergi di kubur kita. Anak buat macam mana pun tetap dapat ke anak. Pertama sekali kena, ustaz suka pegang yang tu. Pertama sekali sedekah jariah kita tahu. Lagi satu kita ada ilmu kan. Ilmu yang manfaat, ilmu yang betul-betul, bukan ilmu merepek. Duk kat kubur minta tu semua tak mau. Ilmu yang betul-betul mengaji. Dan kita mengaji ilmu tu, kita kawan dengan dia, kita beramal, dia teman kubur kita. Bila kita liang lahat, orang nak letak di kubur kita, dia perluaskan kubur. Dia bagi nur dekat kubur kita. Kalau kita tak ada harapan nak derma selalu, duit pun tak ada, kita berzikir subhanallah, buka tabun, ya Allah, ada aku bagi ya Allah, tapi tak apa, subhanallah, banyakkan zikir, bersedekah, Allahu akbar. Kadang-kadang Tuhan bagi kat kita rezeki sikit, bagi balik kat Allah. Mimma razaqnahum wa mimma yunfiqun. Bila kau bagi sikit rezeki kat apa, bagi balik kat aku sikit je. RM1 2 tak apa, bagi balik kat Allah. Dapat gaji, dapat menjaga, bagi kat Allah dulu sebelum kita belanja ke orang lain. Berkat berkat sangat-sangat. Cari dapat. Yang kedua, ilmu.
Ilmu, bangsa kita nak harapkan. Yang ketiga, anak soleh. Nampak anak pusat nombor 1 pun duduk macam tu, ke kiri, ke kanan, atau tengok-tengok semua tarkawala. Semua ni bernama. Semua kita tengok tak boleh harap. Tang sini nak subuh pun ustaz kena kiamat dulu baru dia bangun. Mai tengok belah kanan, belah kiri anak, mai tengok cucu, tengok menantu, ayo. Tak ada. Bila kita tahu diri kita macam tu, ada satu saja peluang untuk bagi senang kubur kita, ilmu. Pergi cari ilmu. Tak mana-mana ilmu. Di atas muka bumi ni paling disukai oleh Allah. Allah Ta'ala paling suka adalah orang cari ilmu. Malaikat. Allah suruh turun semua malaikat. Pergi dengar doa orang yang menghadap mengaji. Allah nak kabul doa. Allahu Akbar. Pergi cari. Duduk dengar sambil dengar. Ya Allah. Aku minta maaf lah. Elok 55 baru sedap agama. Ya Allah. 55 tahun aku duduk kedai kopi, duduk sembang. Macam gila. Nampak tak? Lah ni barulah ada, alhamdulillah, duk campur geng-geng surah okey dah. Dulu dengan rokok pun dah tinggal dah sikit. Buang. Pelan-pelan bila mengaji semua pelan. Tapi kalau buang tu dia batuk lagi, tak darah lagi. Tak apa. Sampai dah boleh berhenti. Cuba try. Semua benda tak elok ni cuba tinggal. Sebab kita nak menghadap dengan Tuhan, oi. Batang tubuh kita nak bawa jumpa Tuhan. Allah kata dengan syarat ata biqalbin salim, tolong buat mai batang tubuh yang elok ke bagi kat hang. Terutamanya hatilah, nampak tak? Oleh sebab tu ya Allah ya Tuhan. Tengok satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Dengan suara pun tak ada, mata pun tak tahu tak mana, tapi tak apa. An Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Apalagi apa nak balik ustaz doakan ya Allah Tuhan turunlah hujan lebat ya Allah. Sampai tak ada ruang lepas nak balik ya Allah. Rumah hampa dekat dalam sini tau. Ustaz mai daripada Sungai Petani, ustaz mai kat hampa. Punya jam nak mampus. Hampa mai turun tak sini baik. Itu pun lambat. Ayo. Nasiblah dunia akhirat mampus. Kita tunggu depa lah. Ayat sabarlah kamu. Sebab kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat Nabi nama dia Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Kita ni kan, kita kadang-kadang ada kuliah kita mengaji, tak ada kuliah, ada orang ada kelebihan baca kitab sirah, baca tak apa, baca tentang sahabat-sahabat Nabi. Sahabat Nabi dia baca, kalau ada benda yang tak faham dia garis, tanya ke ustaz. Ada benda kita kena nak hidupkan suasana surah pun ustaz bagi cantik dah. Nampak tak? Dulu main ustaz main mana pergi beranda depan tu. Duk cari ni silap ke apa? Tengok tu malaikat dah ada asyik baik. Padahal alhamdulillah ya Allah. Surah pun Allah bagi elok. Turun mak dan mengaji. Tak apa, ambil masa di antara maghrib dengan isyak. Sikit-sikit tak apa. Dengar sikit berkenaan dengan sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Contohnya Abu Umamah, cerita seorang je. Abu Umamah Al-Bahili ni kerap ustaz cerita dalam kuliah. Tapi kebetulan hari ni nama dia. Nama dia Sudah bin Ajlan. Tapi Abu Umamah Al-Bahili ni kelebihan dia banyak lah. Kelebihan dia banyak sangat-sangat. Nak ceritanya, dia teringin sangat-sangat nak jumpa Nabi. Dah ustaz duduk cerita tentang dia, sampai duduk menyanyi, menari, semua cukup tentang dia. Ingat tak? Abu Umamah Al-Bahili ni duduk luar daripada kota Mekah. Setiap hari bila mereka ibadat mereka ambil seekor kambing ke lagi apa, unta ke, mereka sembelih. Bila sembelih darah mengalir, ambil darah tu pakai minum sikit, daging tu pakai makan. Setiap pagi macam tu pasal mereka. Lepas mereka ibadat, mereka di Mekah tu, dekat Kaabah tu ada orang bawa ajaran sesat, nama dia Muhammad. Setiap kali mereka semayang, mereka maki hamu dekat Nabi. Nabi tak cari pasal dengan orang. Nampak tak? Yang kata Nabi Muhammad, dia tak cari pasal orang, tapi orang cari pasal dengan dia sebab pasal agama. Kadang-kadang ulama' ni musuh dia banyak. Pasal ulama' ni dia tak akan cari keredaan manusia, dia cari keredaan Allah. Pasal tu dia senang dimaki hamun.
Kita mau ulama yang berperanan, bukan ulama duduk dalam masjid je. Semua dia nak ambil tahu. Itu tugas dia. Macam Imam Ahmad bin Hanbal, sampai dia kena tangkap, dipenjarakan. Bila masuk dalam penjara, dia kata, Alhamdulillah, semua yang duk ada di luar Tuhan tak akan tanya kat aku dah. Mereka nak buat maksiat ke, mereka nak buat tak senonoh ke, itu Allah tak tanya. Tapi bila aku duduk di luar, semua benda gila-gila yang duduk kat luar, semua Tuhan tanya aku. Apa hang buat? Apa hang buat? Hang sebagai mufti, apa hang buat? Hang majlis fatwa, apa hang buat? Hang jadi imam, apa hang buat? Apa hang buat? Nampak? Oh, bukan senang, ya Allah. Semua gila-gila. Apa hang buat dekat kawasan ni? Tengok anak-anak muda macam gila-gila, apa hang buat? Apa hang buat? Berapa ramai ustaz, ulama ada kawasan ni? Tetap Allah akan tanya. Tugas mereka ni besar. Bila mereka nak tidur, istighfar, ya Allah. Flat aku ni, semua flat ni semua tak senonoh, ya Allah. Ya Allah, aku tak tahu nak buat apa, ya Allah. Surah daripada tak elok, aku buat sampai jadi elok pun tak limai kat. Aku tak tahu nak buat apa, ya Allah. Nak minta duit kat majlis tak mau bagi pula, peruntukan tak ada, duit tak ada dah. Aduh, ya Allah, apa aku nak buat, ya Allah. Nak kumpul duit, nak buat surah ni pun 30,000, sakit jantung, ya Allah. Allahu Akbar kabir, ya Allah. Contoh, ada faham? Kita mengadu kat Allah. Bukan senang, ya Allah Tuhan, bukan senang. Abu Mamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, puak dia ni duduk di luar daripada kota Mekah, kira maki Nabi. Dalam ramai-ramai maki Nabi, nama dia Suda bin Ajlan. Nabi panggil Abu Mamah. Dia terasa, dia kata nak masuklah di Mekah, nak jumpa dengan orang bawa ajaran sesat. Nak jumpa dengan orang bawa ajaran sesat. Dia pun pergi lah ya, masuk di Mekah. Bila masuk di Mekah, dia tanya Muhammad, orang semua kata Muhammad tak ada. Akhirnya semua orang takut sebut nama Muhammad. Dia cari Nabi, sampailah di Bukit Mina, di Mina atas tu, di Mina. Lepas tu Mina ni, alang-alang kita pergi buat haji atau umrah, pergi dengan ada bengkalan sikit ilmu. Tapi kalau Allah panggil kita buat haji, pilah. Walaupun tak ada ilmu, pi dulu. Okey? Tapi kalau kita pergi tempat-tempat macam tu, kita akan rasa seronok lebih bila kita tahu tempat-tempat ni macam mana. Kalau tidak, kita tak tahu. Orang umrah, kita umrah. Orang haji. Tambah-tambah panggil orang Malaysia pula. Kita tak tahu pergi haji umrah ni apa fashion, kita tak tahu. Ambil duit hang tu bagi kat surau pun lagi bagus. 6 bulan sekali dia pergi umrah. Saat ni pergi, apa ni? Malaikat boleh tampak dia, baru tampak. Pergi balik. Dia bagi peluang dekat orang kadang-kadang yang nak pergi umrah haji. Ibadat dia bagus. Dia bagi duit kat dia, lagi bagus. Ya Allah, Akbar, faham tak? Tabiat orang Malaysia tak tahulah. Dosa-dosa umrah. Nak pergi umrah. Ayo. Berapa kali umrah ambil? Dosa-dosa haji. Ni apa ni? Nabi kita berapa kali buat haji, berapa kali buat umrah. Rasulullah. Tak tahulah tempat kita ni. Nampak semua ustaz lah ni semua nak buat ada paket pergi haji umrah. Pasal orang kita suka pergi. Sekali dia buat pergi dapat duit banyak. Orang hari ni bukan pikat pahala. Ayo. Nampak dah ulis sebab tiang. Zaman dah berubah dah. Gila hari ni punya zaman. Oleh sebab tu ya Allah, ustaz tak faham lah. Tak faham duk bawa orang ni berkali-kali ni. Sudahlah. Ambil duit yang lebih, duit hang tu bukan untuk pergi umrah dah. Duit yang lebih tu hang kena sedekah pada orang lain. Banyak orang perlu duit hang. Nak buat surau ni pun, ya Allah, nak siap ni pun lambat betul tak? Nak tunggu duit abad, ada ketak-ketak. Penampak mampu. Pada kan? Allah nak ambil. Bukan senang, ya Allah, kita nak himpun dalam flat ni. Seorang nak bagi 100 untuk surau, dia buat ketak. Dia buat Parkinson. Elok kita main, dia buat ketak. Buat ketak. Allah, tapi nak sambut hari jadi anak, beratus habis. Dia nak buat untuk surau, tahu tak, dia bagi duit surau ni, setiap orang main tapak, dia main semayang, semua saham tu pergi kat dia. Tapi dia jahil, dia tak tahu. Dia nak buat hari jadi anak, silap-silap dosa. Happy birthday to you. Bodoh. Allah bagaimana. Hari ni kuliah beletiak lah dengan apa lama tamat. Orang pula pergi nama ceramah macam tu lagi bagus. Baca hadis pun tak faham. Baca Quran pun bisu, pekak tak faham. Kita beletiak macam ni lah. Pada
Allahu Akbar. Abu Umamah Al-Bahili nak cerita sahabat ni. Dia, ya Allah, ya Tuhan. Dia akhirnya dia sampai di Mina. Pasal tu di Mina ni bagus. Orang sampai di Mina angkat tangan lah doa. Ramai di kalangan sahabat Nabi masuk Islam di Mina. Masa Nabi duduk tarbiyah sahabat, didik sahabat, ajak sahabat di Mina. Nabi tengah duduk mengajar, Nabi tengah buat kuliah. Tiba-tiba apa nama? Sayyidina Hamzah tengok siapa duduk mana. Biar dia tengok Abu Umamah, dengar ni mana gangster ke? Mana punya penemuan fashion brand duduk main ke? Mana punya kerajaan duduk main, dia pun tak tahu. Dia memang dia tengok dia masa semua ramai kuliah kenal. Dia ni siapa ni? Hamzah dandan nak sekat. Dia duduk pada kawan ni pun, ya Allah Tuhan, elok Nabi duduk, dia duduk. Nabi tengah berkuliah, elok dia duduk. Nabi baca ayat Quran, "Hurimat alaikumul maitatu wa damun wa lamun", sampai ke akhir ayat. Dia haramkan ke atas umat Muhammad tak boleh makan bangkai, tak boleh makan darah. Pasal kebetulan upacara ibadat dia ambil binatang sembelih, minum darah. Betul-betul kena kat dia. Elok-elok dia nak salam dengan Nabi, tak sempat sampai dia balik. Dia balik kampung dia. Lepas dia balik ke esok hari, orang ambil apa nama benda nak semai, rom manasifa, manggala rubi ni mani subi ni. Pakai nak semayang. Elok dah Tuhan. Oh, dia pakai nak semayang. Elok tu, ya Allah bagi kat dia darah. Haram. Tok Syekh dia mengamuk lah. Haram pula tak apa. Apa kan? Tok Syekh dia paksa tam haram. Dengan sepotong ayat Quran berubah diri dia. Sepotong ayat Quran terbenam dekat diri dia, berubah diri Abu Umamah. Kita berapa kali dengar ayat Quran duk macam ni lah. Sampai dengar ke tu? Ayo. Berapa Quran kata kan? TV buka Quran, tukar channel. Ayo, tukar channel. Sedangkan Abu Umamah Al-Bahili sepotong ayat Quran kena keadaan berubah. Haram. Akhirnya, ya Allah, Syekh kata, jangan bagi makan minum dekat dia. Dia punya minta Allah, dah agak sangat. Tertidur dia. Ambil dia serban dia, tertidur. Dalam tidur dia, Allah bagi dalam tidur siang hari tu, Allah bagi ada orang datang. Dia tengah tidur, dia cerita. Orang datang dekat dia bawa ayam putih, sejuk. Dia minum. Lepas minum, dia pun bangun. Dalam mimpi dia bangun. Tiba-tiba orang nak bagi ayam dekat dia. Dia tak perlu. Allah bagi dekat dia karamah. Abu Umamah Al-Bahili, satu ayat saja dia beramal. Terus Allah bagi karamah dekat dia, apa dia? Dia tak pernah rasa dahaga kalau tak pernah minum ayat. Apa tengok, ya Allah, ni bukan cerita ni bukan cerita kartun, bukan gempak-gempak. Macam ni cerita lah, kita nak tahu kelebihan karamah yang sahabat. Abu Umamah Al-Bahili pun pelik. Nabi duk kata kat dia, sedekah jangan lupa, nak bersih diri supaya hang boleh nampak akhirat, banyak sedekah. Kalau hang tamak sangat je Tuhan bagi, hang tak akan nampak akhirat, hang nampak dunia. Dunia bagi pelingkup hang. Hang hambat dunia, teringin nak jadi itu, teringin nak jadi kaya, teringin jawatan, semua yang hambat tu bagi lingkup hang. Hang lambat tanpa akhirat. Pasal tu hari ni kita tengok bangsa kita hambat dunia dahsyat. Dahsyat, kita pun takut nampak tak? Takut. Allahu Akbar. Maka dia apa buat? Masa Nabi nak pesan dekat dia, 2-3 karamah yang Allah bagi kat dia. Salah satunya tadi dia beramal, yang keduanya sedekah. Sampai isteri kata, bang, duk sedekah sampai apa pun tak nak dalam rumah apa ni. Isteri kata, orang ketok-ketok dia bagi, ketok-ketok dia bagi. Dia kata apa? Allah hantar dia mai. Rezeki yang ada dalam rumah kita tu bukan hak kita sebenarnya, hak dia. Allah hantar depan rumah dia, dia minta, bagilah kat dia. Jangan tak bagi-bagi. Duk ketuk-ketuk lah, sampai apa pun tak ada. Nak bagi apa? Ada faham? Nak cerita dulu. Ni seorang tak ada, dia main seorang balik. Isteri dia kata, apa lagi nak bagi? Akhirnya, ya Allah Tuhan, Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu tak tahu macam mana, pergilah keluar dari rumah, pergi sembahyang zuhur, elok sembahyang semua, angkat tangan, ya Allah. Dia minta. Isteri dia faham keadaan dia. Isteri dia bagus. Cuma kata, bang, duk bagi kau orang sampai dalam rumah, nak makan pun tak ada.
Aisyah pernah tunjuk kat Nabi, ya Rasulullah, inilah tamar. Tiba-tiba tamar orang hantar kat rumah tu, ada orang main, Nabi kata bagilah kat dia, tu hak dia. Sampailah Aisyah kata, ni saja ada kat kita, kita koyak sama-sama, ni saja yang ada. Nampak tak? Nabi nak ajak, terutamanya orang perempuan, nak ajak orang perempuan supaya dia sentiasa bersedekah, nak bersihkan diri dia, boleh nampak akhirat, boleh nampak akhirat. Oleh sebab tu, satu hari orang main, ketuk, isteri dia dekat dalam, ketuk, dia kata, isteri kata, awak apa nak minta sedekah lagi ke? Aku tak ada apa dah, dah bukan nak minta sedekah. Dia pernah ambil duit kat Abu Mamah Al-Bahili, pernah hutang lah, nak bagi kat Abu Mamah. Abu Mamah Al-Bahili baru keluar daripada rumah, pasal apa nama, isteri duk kata tak ada, duk bagi sampai tak ada dah. Allah nak tunjuk, lepas dia sembahyang Zuhur, sebelum dia nak balik, ada orang mai kat rumah, kata ada 3,000 dinar. Dulu 3,000 dinar ni makan tak habis lah, banyak lah. Ni 3,000 dinar ni aku nak bagi kat Abu Mamah. Terkejut isteri dia, ya Allah Tuhan. Elok dia balik, dia pun ketak lah, takut kena beletiak. Tiba-tiba isteri dia pun tak beletiak apa dah. Bang, mulai hari ni, kalau you nak derma lah, dia redha. Nampak sangat kelebihan derma ni Allah bagi berlipat kali ganda. Nampak sangat-sangat. Tahu tak, kita bagi sedekah di dunia ni, satu benda yang pelik akan berlaku dalam kehidupan kita ialah sedekah. Sedekah yang kita bagi ni, Allah balas di dunia kat kita. Di dunia Allah balas. Tengah-tengah kadang-kadang sakit pergi hospital, doktor kata kena bedah 12,000. Allah, duit tak ada, ya Allah. Tiba-tiba kita apa, pipi sekali lagi nak bedah, doktor kata tempat yang nak bedah tu okey dah, tak payah bedah. Allah, Tuhan pelihara duit ringgit kita, Tuhan jaga kita. Tapi orang jenis kedekut ni, dosa klinik RM60 100. Dia takut dengan tabung masjid, Allah bagi tabung klinik, mampu ya. Allah bagi kat dia. Tak senang duduk, sedangkan Allah campak orang yang susah nak sedekah ni. Dia main satu macam rimai tak tentu halal, semua tu kesan daripada duit ringgit yang Tuhan bagi. Susah nak derma balik pada Allah. Bila dia derma, Allah cabut semua. Wa yutahiru tatahir, Allah bersihkan hati dia. Tenang, masalah selesai. Macam orang ada masalah mengadu kat Nabi, sedekah, sakit sedekah. Banyaklah hadis benda tu. Nampak tak? Nak cerita Abu Mamah ni memang terkenal, nombor 2 dia terkenal dengan bersedekah. Tengok lepas tu Allah bagi dekat dia macam lautan rezeki, Allah bagi kat dia. Tapi nak kena sabar dululah. Allah uji, nak kena sabar. Kadang-kadang kita tak nampak benda tu. Apa ustaz, lagi tak ada kata sedekah bodoh. Nampak kan? Kita dah dengar ada cerita sahabat Nabi, macam mana Omar, macam mana Abu Bakar. Macam tu semua, jiwa kena kuat, iman kena kuat. Untuk awal kita baru nak kenal agama ni, sikit-sikit dulu tak apalah. Jangan takut nampak tabung, macam masjid ke masuk, surau ke masuk, bagi. Latih diri bagi tempat-tempat yang ini. Memang Abu Mamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, dia terkenal dengan orang yang suka bagi salam. Jumpa orang bagi salam. Jam tu betul ke salah? Aku nak tengok lama dia. Jam apa tu? Hayo. Okey. Awak jam sampai 9.40. Tak risau ke betul ke pukul 10 tu? Sabar nak. Ustaz pun tak ambil lama, suara tak ada. Tapi jenis Pulau Pinang, satu kelebihan dia boleh tiap cukup pandai. Kan, kuliah cukup pandai, bab-bab tu memanglah membadak. Oleh sebab tu Abu Mamah Al-Bahili dia terkenal dengan orang bagi salam. Kadang-kadang kita ni masuk rumah, Assalamualaikum. Tak rumah kosong, Assalamualaikum, bagi salam. Membadak Assalamualaikum, bagi salam. Bagi salam dari rumah, bagi penghuni syaitan semua akan keluar pada rumah kita, rumah tangga kita. Bagi salam ni bagi jumpa, bagi salam, kita harapkan orang doa. Nabi suruh kita bagi salam ke orang salam dengan kita. Abu Mamah Al-Bahili susah orang nak bagi salam ke dia akan bagi salam ke orang. Tapi Yahudi satu hari dia jalan, Yahudi duduk sebelah pokok. Nampak dia, Assalamualaikum, bagi salam ke dia celaka kan. Nampak tak? Celaka betul, nampak tak? Aku tak pernah terima salam orang, aku bagi salam ke orang dulu.
Dia terlalu ra'i sangat-sangat apa tentang salam. Macam tu dengan Abdullah bin Salam. Bila masuk Islam, dia Yahudi. Nabi kata, wallahi kalau nak hidup kita bagi cantik, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Mulut kita Assalamualaikum ni doa tau. Doa besar sangat-sangat. Sampai kita semayang pun Assalamualaikum. Kita bagi salam kat siapa? Malaikat. Kita bagi salam kat malaikat. Kiri kanan bagi salam kat malaikat. Jadi kita menjumpa orang Assalamualaikum, Assalamualaikum. Tambah-tambah dengan orang baik-baik pula, Assalamualaikum. Ini nampak jemaah tabligh lari. Lari. Sebab dia nak ajak bersurau, tanda kita ajak ke anak kita, mak tak ada, penipu. Mak bapa kan contoh ada faham. Contoh macam nilah hidup kita, ya Allah. Abu Mamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala, apa kata dia? Zikra Rasulullah SAW. Nabi nak ingatkan, Nabi kata, aku nak bagi tahu kat empat rajulani. Ada dua orang laki-laki. Ada dua orang laki-laki, dia kata abidun wa alimun. Anas Abu Mamah Al-Bahili kata, zikra, Nabi nak ingatkan kita, Nabi nak bagi tahu kat kita, Nabi kata rajulani. Ada dua orang laki-laki. Abidun wa alimun. Ada satu ni kaki ibadat, tapi kuliah malas. Satu lagi pula cari ilmu. Faqala, hampa tahu tak kedua-dua kelebihan dia macam mana? Nabi kata fadlul alim alal abidi ka fadli ala adnakum. Nabi nak ibarat di antara sahabat dengan Nabi. Nabi kata, ya orang menuntut ilmu ni macam tempat aku, macam tempat Nabi menuntut ilmu ni. Dan orang yang apa nama, yang kaki ibadat ni macam apa? Kedudukan tak sama. Nabi nak bagi tahu tentang kedudukan orang yang rajin beribadat dengan orang yang rajin cari ilmu. Itu dia. Wa fi riwayatin, satu riwayat lagi Nabi kata qala, satu riwayat lagi diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, summa qala Rasulullah SAW, kata Nabi SAW, innallah wa malaikah, sesungguhnya Allah apa nama, Allah mendoakan bagi orang yang mengaji. Kelebihan orang mengaji ini, Allah doakan dia. Wal malaikat, semua malaikat yang duduk di bawah arasy Allah. Setiap kali kita mengaji lepas kita mati, malaikat akan recommend benda, inilah penamai kuliah, inilah penamai kuliah, inilah penamai mengaji. Wal malaikatu, Allah doakan kita, malaikat doakan, wa ahlus sama, 7 petala langit, 7 petala langit doakan bagi kita. Allahu akbar kabira. Kita faham tak faham kita angguk sudahlah. 7 petala langit, Ustaz nak cerita berkali-kali. Satu langit tu ada 100 tingkat. 7 petala langit, 1, 2, 3 kan? Berkali-kali Ustaz. Satu petala langit tu, satu langit tu 100 tingkat. Satu tingkat bersama dengan langit dan bumi. Bayangkan kalau macam mana. Semua penduduk tu doa kat kita, ya Allah, ya Allah. Dia doa apa? Dia doa keampunan. Ampunkan dosa dia, ampunkan dosa dia. La yastaghfiru lahu ma fi samawati wa fil ard. Kadang-kadang kita lupa, susah nak istighfar, tiba-tiba 7 petala langit doa kat kita. Wal ard wa ahlul ardi, semua penduduk bumi yang baik-baik ini, ampun dosa dia, ampun dosa dia, ampun dosa dia, ya Allah. Hatta namlah, sampailah semut pun fi hujriha, semut yang duduk dalam tu dia tengok kita, ampun dosa dia ya Allah, ampun dosa dia ya Allah. Kita yang mai kuliah ni, dia minta ampun, jauhkan dia daripada api neraka. Pasal tu orang yang mai kuliah ni, Allah haramkan batang tubuh sambat daripada api neraka. Nampak tak? Wahitanun fil bahri, ikan di lautan semua doa kat kita. Ikan di lautan doa pada orang tangkap ikan. Hang tangkap aku, hang tak sembahyang, hang korang ajak. Pasal akulah hang cari makan, pasal akulah hang boleh makan ikan, hang bodoh. Nampak tak? Nasib baik ada aku. Kalau tak ada benda, ikan tu maki ada ekor ajak, bodoh. Nampak tak? Dah pergi 2-3 hari dengan tak sembahyang, dengan cukup dah sekejap rezeki, nasib baiklah aku ni hang cari duit, bodoh hang bangang. Nampak tak? Ikan tu kata-kata, bangang. Wahitan fil bahri, sampai ikan di lautan, la yusalluna al muallim, dia mendoakan bagi orang untuk belajar, orang untuk mengajak ni semua ni fil khair. Ya Allah, bagi kat depa kebaikan ya Allah, bagi kebaikan dekat depa ya Allah. Abu Umamah Al-Bahili, Nabi SAW kata, ya Rasulullah, yang mana lebih baik? Maka Nabi kata, tanya kepada Abu Umamah Al-Bahili. Innama yakhshallah min ibadatil ulama.
Manusia makhluk yang paling takut dengan Allah Ta'ala orang yang mengaji, menuntut ilmu. Jadi kita nak rasa takut dengan Tuhan, kita nak rasa banyak kebaikan yang Allah lungguk dekat kita, main mengaji. Sampai Nabi kata kat Abu Muhammad, ada dua laki-laki tak sama orang banyak rajin beribadat dengan orang mengaji. Orang mengaji menjadi kesukaan bagi Allah, menjadi kesukaan bagi malaikat, 7 petal langit, 7 petal bumi, ikan, semua makhluk mendoakan bagi dia. Doa untuk apa? Untuk kebaikan. Tuhan, himpunkan kebaikan, himpunkan kebaikan. Pasal tu kita duduk di kuliah ni, kita angkat tangan berdoa, doa kita Allah kabul. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, bagilah surah kami dapat turun, ya Allah. Terutamanya anak-anak muda, ya Allah. Duk meloncat merata, duk tergedik-gedik, ya Allah. Yang semua duk tekan macam-macam doktor dekat bawah tu, ya Allah. Allahu Akbar. Doktor segala jenis doktor duk ada, ya Allah. Doktor tanpa ijazah belambak, ya Allah. Fikir. Tanpa ada orang masjid, orang surau kena fikir apa nak buat nak? Apa nak buat kat depan ni nak? Tanpa ada. Kita nak kena ikhtiar bagi anak-anak kita selamat. Bila ramai, bila ada surau, di sini menunjukkan penyelamat nak selamatkan anda. Kadang-kadang orang otak-otak anak-anak muda hari ni, dia tahu cara-cara nak tackle budak, tapi dia bawa bukan cara Islamik. Ramai kadang-kadang muslimah perempuan, wanita-wanita, dia tahu cara-cara macam mana nak kumpul orang. Ada. Tapi otak dia tak Islamik. Dia kumpul pagi-pagi. Okey ibu-ibu, bersedia. Senaman 1, 2, 3, 4, 1. Aku pun dengan kaki aku sekali. Ya Allah, jenis macam tu ada. Tapi depa otak dia bagus. Depa boleh bergerak, tapi sayang masalahnya tak kena dengan agama. Dia boleh bawa semua ni kota bapa belok turun bawah. Yang kita nak bawa dia tak pandai. Kita kena tahu macam mana teknik. Dia boleh bawa anak muda, kadang-kadang ada pemuda-pemuda. Okey, nak motor semua. Okey. Hangpa nak motor aku bagi RM100. Okey. Lepas tu rokok satu. Nampak ada kan? Nampak ada. Anak-anak muda. Otak dia ni pandai kumpul orang. Tapi untuk kumpul, untuk menjahanamkan orang. Pahala tak dapat, bodoh. Dia kata kami, tuan-tuan, kita buat ni untuk belah otak apa? Ramai anak muda kita, muslimat, pandai. Tapi pandai mereka tidak mendatangkan faedah. Tak mendatangkan faedah. Pasal tu kita mau orang agama. Jangan lembab. Orang agama jangan lembab, jangan jadi bodoh, aktif. Orang jenis ada agama, semua ni kena buat kerja. Masalahnya orang agama kurang buat kerja. Dia kurang buat kerja ni masalah. Masalah macam tu. Apa ni semua orang masjid, orang surau kena fikir macam mana cara nak buat. Fikir musyarat, panggil orang macam mana ke? Apa dia bambang, okey, percuma macam mana? Panggil. Apa? Samsul terlebat, sambut terlebat, apa? Panggil. Kita tak peduli asalkan anak muda kita suka. Tangkap teknik macam mana. Apa dia nak? Kita buat taman nak. Okey, kita cari dana insya-Allah. Nak bagi anak kita apa dia nak. Kita kena tahu macam mana. Nampak tak? Pok-pok ni kadang-kadang dia pandai. Muslimah pakai kadang-kadang wanita. Dia turun dengan dia. Okey, kita buat minggu ni. Kita buat gubah ni macam, okey. Bagi seorang satu tuala. Yang mai pun muat 60. Wanita 60. Ambil satu tuala. Buat apa? Lawan dengan tuala tu buat apa? Buat bunga lah, buat tu lah ni apa lah, ya Allah. Ni bukan masa dia buat bunga pula otak, oi. Tak ada masa dah. Umur dah sampai 60, bunga pula otak apa. Dalam rancangan televisyen banyak sangat-sangat. Kadang-kadang ibu tu, usah dah tengok program dia. Dia tiba satu macam rambut. Macam-macam dia gulung ke mana kan. Umur dah 60 lebih. Tuan-tuan, kita masak macam ni. Tapi sambutan dia dahsyat. Nampak tak? Program masak, dia panggil pula koko ibu, umur semua 6 bulan. Semua esok lusa nak mati, masak pula tak apa. Allah Akbar. Macam-macam lah ni. Ya Allah, ya tengok program. Adik kita kena tengok, apa masyarakat kita nak. Orang agama kita kena bangun. Okey, jangan duduk di masjid surau. Banyak anak muda kita, dia tak berkenan tempat ni. Kita buat di luar. Daripada luar, tangkap masuk dalam. Usaha ni kena buat. Kita kesian tahu anak Melayu kita dah. Tengok kawasan dah Pulau Pinang macam ni. Orang Melayu duduk macam ni lah. Duduk flat. Jangan nampak lagi. Ustaz macam ni, Ustaz nampak flat ni. Macam reban apa yang dia buat. Ramai kalangan pok kita tu. Confirm. Nasib kita tak tahu bangsa kita.
Bumi Allah bagi ni kita, tapi kita tak pandai. Oleh sebab tu ya Allah ya Tuhan, kita kena fikir macam mana cara nak handle masalah ni. Di kawasan kita, di anak-anak Korea kita, selamatkan mereka. Dan gerakkan otak orang Melayu ni kena gerak sikit. Bergerak cergas. Kalau tidak kan lagi 10 tahun akan datang habis. Habis salat alaihim qauman. Satu puak akan selinap dekat kita. So, nampak tak kena jaga benda ni. Ustaz, saya nak tengok hari ni agama kita dulu orang tak hina agama. Hari ni orang mula hina agama kita, pelekeh agama kita, cakap seagama kita. Nampak tak? Allahu Akbar kabira. Ni Allah nak bagi satu persatu malapetaka musibah kat kita. Lepas satu tolonglah bawa Masjid Surau ni dekat dengan Allah. Satu tempat yang boleh dekat bila mana satu bangsa dekat dengan Allah, Allah angkat, Allah raih kita, Allah letak di tempat di atas. Bila kita tak jaga agama Tuhan, lingkup kita. Lingkup kita. Pada otak kita kena gerakkan insya-Allah. Mudah-mudahan Allah bagi kuliah yang surah tak ada ni. Ni kena kelebihan berkenaan dengan menuntut ilmu. Carilah ilmu, tuntutlah ilmu, belajar ilmu sungguh-sungguh. Macam apa nama Daud kata, pegang apa nama? Besi, tongkat macam besi, pecah baru balik, kasut pecah balik. Dengan arti kata bersungguh-sungguh mengaji. Sungguh-sungguh mengaji. Mana kudin Aiman bermain spray tu Ustaz, spray. Dekat sini dulu Ustaz sudah dengan tasbih kepada Allah, la ilaha illallah.